Selamat sore ibu-ibu, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur untuk senantiasa pertolongan dari Tuhan dari hari ke hari. Apakah atau siapakah yang kita miliki selain Yesus? Apakah Yesus memiliki saingan dalam hidup kita? Apakah Yesus memiliki saingan dalam memiliki kita? Judul lagu yang akan saya nyanyikan ini adalah Selain Engkau. Semoga ini selalu mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pemilik kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pertemuan kami secara online sore hari ini. Bila kiranya Tuhan memberkati, dan pujian dengan judul Selain Engkau akan kami nyanyikan. Kiranya itu selalu mengingatkan kami bahwa hanya Engkau ya Tuhan di dunia ini dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Ibu, mari kita berdoa. 姐妹们，我们来做一个祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih kami akan bersama-sama mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami bukan saja mendengar, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Amin。 Ibu-ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan 姐妹们，我们来打开圣经节， dari Matius pasal 13就是马太福音13章， Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. 就是马太福音13章第1到第9节。 Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. 就是马太福音13章第1到第9节。 Kita hanya membaca dalam bahasa Indonesia ya. 牧师用印尼文读，我们用自己的圣经来注意。 Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Satu ayat di 23, ayat 23. 还有一节就是23节， Ayat 23 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Ya, demikian firman Tuhan yang kita bisa baca hari ini. 我们读经到此， Mari kita menjadi orang yang berbahagia dengan membaca, mendengar, dan melakukan. 读经的、听到的、行道的，愿神赐福。 Ibu-ibu, pada ayat yang pertama, 在我们读的经文第1节里， di situ dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. 就是当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。 Dan sebelumnya pada hari itu juga Tuhan Yesus ada menyembuhkan seorang yang kerasukan. 就是这一天之前，主耶稣医治了一个被鬼附的人。 Menarik sekali, orang yang kerasukan itu orangnya buta dan bisu. 有趣的是，这个被释放的人又是瞎眼又是耳聋的， Ya, buta dan bisu. 又是瞎眼又是耳聋。 Kemudian di dalam peristiwa setelah penyembuhan orang yang kerasukan, 当耶稣医治了这个被鬼附的人以后， Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi. 那耶稣就与法利赛人有一些的辩论。 Orang Farisi ketika melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, mereka menuduhnya memakai kuasa Beelzebul.
当时法利赛人说耶稣能够医治这个被鬼附的，因为他是靠着鬼王就是别西卡的能力。 Artinya orang Farisi tidak mau percaya kalau Tuhan Yesus itu memiliki kuasa Allah. 这就意味说法利赛人不承认耶稣本身是有能力力量的。 Mereka menolak dan kemudian berkata dengan setan atau dengan kuasa setan mengusir setan. 他们就拒绝主耶稣的能力，就说是靠着鬼王来赶鬼。 Jadi di dalam satu peristiwa itu kita melihat orang Farisi, secara khusus kita melihat bagaimana tanggapan dan sikap orang Farisi. 在这件事上，我们专注意法利赛人他们的回应，他们的反应是什么？ Mereka melihat kuasa Tuhan Yesus. 他们看见了主的能力， Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. 他们也目睹了主耶稣以能力怎么样来驱逐这个污鬼。 Tetapi mereka membutakan diri mereka sendiri. 但是他们蒙蔽了自己的心眼， Dan memakai mulut mereka untuk mengatakan hal yang sebaliknya. 而用他们的嘴来反驳他们所看到的事实。 Dan kemudian setelah peristiwa itu Tuhan Yesus ke sebuah rumah, kita tidak tahu rumah siapa. 这之后，耶稣从那个房子里出来，这个房子是属于谁的？圣经里没有记载。 Ada kemungkinan itu adalah rumah ibunya. 也许这是他母亲的房子。 Di ayat 1 di pasal 13 itu di situ dikatakan bahwa pada hari itu Yesus keluar lagi dari rumah itu dan duduk di tepi danau. 就是当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。 Sepertinya Tuhan Yesus ingin menikmati danau pada hari itu. 看起来，耶稣想要在海边里享受一下， Atau sepertinya memang Tuhan Yesus sengaja keluar supaya bisa dilihat orang, lalu orang datang kepada dia untuk dia ajar lagi. 也许耶稣的目的就是他出来，然后有人看见他，就有人跟随他，想要听他的教导。 Karena memang Tuhan Yesus sudah sangat terkenal sekali. 因为当时耶稣是非常闻名的， Apalagi setelah dia berhasil mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. 特别是当他把这个被鬼附的人医治好了。 Nah, di dalam bagian ini di pasal 13, Tuhan Yesus mengajar tetapi memakai perumpamaan. 在第13节，耶稣再次的教导，但是是用比喻的。 Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik di bagian yang kita baca ya, ayat 1 sampai 9. 假如我们仔细的来读刚才我们读的经节的话， Tuhan Yesus hanya mengajar memakai perumpamaan, 耶稣教导常常只用比喻而已， tetapi tidak menjelaskan apa-apa. 但是他没有为他的比喻做出什么样的解释。 Dan kemudian Tuhan Yesus meninggalkan ya orang banyak itu begitu saja. 然后耶稣就留下那些围着他的人，就这样而已。 Kemudian di ayat 9 Tuhan Yesus hanya berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. 只有在第9节，主耶稣这样说：“有耳可听的就应当听。” Maksudnya apa? 那他是什么意思呢？ Seolah-olah Tuhan Yesus mau berkata, kalau memang kalian sanggup mendengar, sanggup mengerti, ya sudah. 就好像耶稣说：“你们能够抓到重点就可以了。” Kalau tidak sanggup mengerti, ya sudah juga. 假如你还不明白，也可以。 Seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli. 看起来主耶稣不顾虑、不挂念你们懂不懂、明白不明白。 Yesus tidak mau tahu mereka mengerti atau tidak. 是的，好像看起来耶稣不要理解你们明不明白。 Itu sebabnya di ayat 10 ibu-ibu kalau kita perhatikan, 所以，假如我们注意到第4节的时候， di situ murid-murid datang dan bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? 就问耶稣说：“对众人讲话，为什么用比喻呢？” Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan di ayat 14, ya supaya genaplah
apa yang dikatakan Nabi Yesaya. 这里就告诉我们，就应验了以赛亚的预言说， Apa itu? Nubuat tentang apa? 关于什么预言呢？ Ibu-ibu, mari kita perhatikan, karena saya percaya pada waktu itu orang Farisi juga mendengarkan. 姐妹们，我们注意一下，因为当时法利赛人同样也听到这些话。 Orang yang kerasukan itu dibutakan dan dibisukan. 这个被鬼附的人是眼瞎的，是哑巴的， Seolah-olah itu sepertinya justru diperuntukkan untuk orang Farisi yang buta dan bisu. 这看起来就是意味着指向这些眼睛瞎的、哑巴、耳聋的法利赛人。 Dan kemudian ketika perumpamaan ini tidak dijelaskan oleh Yesus, 当这个比喻主耶稣不解释的时候， seolah-olah ini juga diperuntukkan orang Farisi. 看起来这些比喻就好像指向法利赛人。 Kalau kalian pun tidak mengerti, ya sudah. 假如你们还不明白，就随你们吧。 Mereka mendengar, 他们是听到了， tapi mereka tidak mengerti. 但是他们不懂。 Di sini lengkap sudah. 这里就完整的说法。 Jadi orang Farisi ini buta, bisu, dan sekarang tuli. 所以法利赛人就是眼瞎的、耳聋的，现在是哑巴的。 Mereka buta, bisu, tuli secara rohani. 他们是在属灵上心眼瞎了，耳朵的聋了，嘴巴也是哑巴了。 Ibu-ibu, bagian ini sangat penting sekali untuk kita sebagai orang percaya. 姐妹们，这对我们成为相信的人是非常重要的信息。 Sebagaimana khususnya di ayat 8. 特别在第8节， Karena di situ Tuhan Yesus berkata, di tanah yang baik maka benih itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. 就是告诉我们，种子落在好土地里，就结实，有100倍的、60倍的、30倍的。 Apakah kita memiliki hati atau tanah yang seperti itu? 我们自问，我们有没有这样的心田？ Firman itu seperti benih yang ditaburkan oleh seorang petani. 神的话里，真理就好像一个农民撒下的种子。 Nah, apakah benih itu ketika ditaburkan ada jatuh ke tanah yang baik atau tidak? 当这些种子被撒下的时候，有没有跌落到好的土地里呢？ Kalau jatuh ke tanah yang baik, dia akan bertumbuh berlipat-lipat. 假如落在好的土里，它就会加倍的结实。 Dalam hal ini kita memperhatikan kehidupan kita setelah sekian lama bersama dengan Tuhan. 在这件事上，就反映在我们跟随主耶稣这么久的生活里，可以看到。 Apakah kita juga bertumbuh setelah mendengar begitu banyak firman? 当我们听了这么多道的时候，我们的灵命有没有成长？ Apakah kita sudah berbuah berlipat-lipat? 我们有为主结果子累累的果子吗？ Ibu-ibu, ada 4 tanah di sini yang di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. 在这段经文里，主耶稣给了我们4种的土质， Ya, jadi ada tanah di pinggir jalan, 就是路边的土， ada tanah berbatu, 就是有石头的土， ada tanah yang bersemak duri, 就是生了很多荆棘的土， yang terakhir adalah tanah yang baik itu. 最后一个就是好的土里。 Nah, kalau benih firman yang ditabur itu tidak jatuh di tanah yang baik, 假如这些神的话语、神的真理，这个种子没有撒在好的土里的话， tinggal 3 tanah yang kita bisa memilih. 那我们就只剩下3个田，3个土是我们可以选择的。 Tanah yang mana ini, ibu-ibu? 那我们到底是属于哪一种土呢？ Jangan sampai benih itu jatuh ke dalam tanah atau hati kita yang di pinggir jalan. 所以不要让这些种子撒在我们心田是路边的土里， Karena
nggak akan ada berbuah sedikit pun. 因为从来都不会结果子。 Atau seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa memang dia memberikan perumpamaan supaya orang yang mendengar itu tidak mengerti apapun. 这里主耶稣也告诉我们，纵然主耶稣把真理说出来的，也有很多人完全不明白。 Sekian lama kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mengerti? 我们听了这么多道，我们明白吗？了解吗？ Kalau tidak mengerti berarti itu tanah di pinggir jalan. 假如还不明白、还不了解，那这个种子是撒在我们路旁的心里的土里。 Kemudian tanah yang kedua itu tanah berbatu. 第二就是有这些石块的石头的土， Ini juga bukan tanah yang baik. 这也不是好的土。 Tanah ini ketika mendapatkan benih, memang benih itu cepat bertumbuh. 当种子撒在这样的土，这个种子会很快的发芽长大， Tetapi benih itu juga cepat mati. 但是这个长出来的苗很快就枯干了， Karena tanahnya tipis, banyak batu, tidak bisa berakar dengan baik. 因为它的根不能扎得很深，因为周遭有很多的石块石头。 Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? 我们是属于这一类的人吗？ Gampang menerima firman, tetapi juga gampang melupakan firman. 很容易接受主的真理，但是很快的把它忘了。 Karena cepat bertumbuh, tetapi juga cepat menghilang begitu juga. 就像这些苗很快的长起来，但是一下子就不见了。 Ketika mendengarkan firman yang baik, menerima dengan penuh sukacita. 当我们听到很好的道理的时候，真理的时候，我们欢喜快乐的领受它。 Tapi ketika menerima firman yang sifatnya menegur, mungkin kita sulit menerimanya. 有的时候，我们听到一些道理，真理好像是指向我们负面的，我们就很难接受它。 Kemudian tanah bersemak duri. 接下来就是有这些经济的土， Ini adalah tanah yang sangat umum terjadi sekarang ini. 这就是普遍很多的土。 Tanah ini juga mendapatkan taburan benih. 这样的土同样也得到种子。 Ketika benih itu jatuh di tanah itu, tapi di situ sudah ada juga benih semak duri. 当种子撒在这样的经济的土里，同样的这些经济的土种子也在里面， Jadi tumbuh bersama-sama. 所以这个经济的种子与这个好的种子一起长起来。 Tetapi semak itu menghimpit benih itu, lalu benih itu mati. 但是经济的种子挤压了这些好的种子，这好的种子就死了。 Artinya ada kekhawatiran dalam dunia ini yang menghimpit kita sehingga benih yang sudah tertanam di dalam hati kita tidak bertumbuh juga. 这就意味说，我们对世界上很多的事情挂虑，以至于这些挂虑呢，把我们的心里的真理挤住了，压制它了，所以我们不能成长。 Bisa mudah sekali murtad. 所以我们很容易的背弃了神。 Jadi kita bisa berkata bahwa kalau ada orang yang murtad dari Kristen, 假如我们可以这样说，有一个人背弃了神， ya itu mungkin karena benih yang jatuh di hatinya itu tidak berakar. 这也可以说这个好的种子在他心里面没有好好的扎根， Atau kekhawatiran itu membuat dia memilih untuk tidak mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus. 或者世界上的挂虑让他放弃了神，不再跟随神了。 Ibu-ibu, apakah kita adalah tanah yang baik? 姐妹们，我们的心田是不是好的心田呢？ Apakah kita berbuah berlipat-lipat? 我们为主结了果子吗？加倍的结了吗？ Apakah kita mengalami perubahan setelah mendengarkan firman? 听了神的真理的时候，我们有没有带给我们改变的生活？ Apakah kita tetap tenang, percaya ketika kita mendengar begitu banyak berita yang mengkhawatirkan? 当我们听到很多让我们挂虑、担心的问题的时候，我们的心是不是还是平安、安宁呢？ Ini akan menjadi satu pengujian bagi kehidupan kita.
这会成为我们生活上的一种考验。 Hati-hati jangan sampai kita menjadi buta, bisu, yang kemudian akhirnya tuli. 所以我们要非常谨慎，不要让我们眼睛瞎了、耳朵聋了，然后我们变成哑巴。 Bayangkan kalau seseorang itu bisu secara fisik ya, bisu, buta, tuli. 我们可以想象，假如一个人是眼睛又瞎、耳朵又聋，然后嘴巴是哑巴的， Betapa gelapnya kehidupan itu. 他的生活会多么的黑暗。 Mungkin ya kita bukan orang buta, bisu, tuli secara fisik, bukan. 也许我们这个耳朵没有聋哑，嘴巴可以说话，眼睛不是瞎的， Tapi rohani, 但是属灵上呢， kita buta rohani, bisu rohani, tuli rohani. 我们在属灵上是眼睛心眼瞎的，耳朵聋的，甚至嘴巴也是哑巴了。 Betapa gelapnya kehidupan ini. 那我们生活会多么的黑暗。 Ingatlah selalu ibu-ibu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. 我们要记得，常常记得，主就是我们的灯， Yesus 世界的光。 Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu. 主耶稣就是真理，就是道路。 Mari kita tetap mengikut Yesus, 让我们持续的、忠心的跟随主。 percaya bahwa hanya Yesus, tidak ada yang lain. 我们要相信，只有耶稣，也单单仅有耶稣，没有其他的。 Jangan membiarkan ada saingan buat Tuhan Yesus di dalam memiliki hidup kita. 在我们生活当中，我们不要有其他的选择，就是只有单单主耶稣而已。 Dan jangan juga berpikir ada hal yang lebih baik selain Yesus. 所以我们也不要有想法，就是有其他比耶稣更好的。 Hati-hati dengan penipuan-penipuan yang ada di dunia ini. 所以我们对世界上许多的欺骗说法，我们要非常的谨慎小心。 Mari kita menjadi seorang murid yang setiap hari dilatih oleh Tuhan untuk menjadi seorang murid yang betul-betul baik di hadapan Tuhan. 所以我们恳求神不断的、持续的引领我们，在主耶稣面前，我们日渐的变成更好。 Ya, mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Jadikan kami murid ya Tuhan, agar kami mengalami perubahan hidup. Kami bertumbuh dan kami berbuah. Tuhan, bersihkan kami, cara berpikir kami, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari berbagai hal yang kami pentingkan selain Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perumpamaan yang Engkau sampaikan tanpa penjelasan kepada orang banyak, tetapi Engkau jelaskan kepada para murid. Biarlah kami menjadi seorang murid yang mengerti perumpamaan itu. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Berkati, jaga di dalam perjalanan hidup kerohanian kami masing-masing sementara di dalam dunia ini. Kami bersyukur, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Shalom. 平安，姐妹们。